Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah pelajar, bagaimana anda hari ini? Okey, diharapkan semuanya sihat dan boleh menjalani sesi PDPR kita pada kali ini. Okey, baiklah, kita akan lihat apakah tajuk kita pada kali ini. Okey, tajuk kita adalah mutasi. Okey, pelajar-pelajar akan jumpa tajuk ini di dalam bab 5. Okey, tajuk besar dia adalah genetik. Okey, jadi hari ini kita nak tengok apa? Pertama kita nak tengok jenis-jenis mutasi. Okey. Okey, cetusan minda. Okey, perhatikan gambar di sebelah. Okey, kita tengok apa gambar dia. Okey. Apakah perbezaan yang terdapat pada setiap individu di dalam gambar foto tersebut jika dibandingkan dengan individu yang normal? Okey, jadi pelajar-pelajar boleh tengok sekarang. Okey. Jadi apakah perbezaan dia dengan kita lah? Okey. Kalau gambar yang pertama ni pelajar akan nampak individu ni masih muda, okey, masih kecil lagi. Okey, tapi dia punya fizikal rambut dia, warna rambut dia berwarna putih semua. Okey. Adakah ini normal ataupun macam mana? Okey, yang kedua. Okey, kedua-dua individu ini memiliki raut wajah yang lebih kurang sama. Bentuk mata yang agak sepet, mata yang agak terik. Okey, adakah ini normal ataupun merupakan ciri-ciri mutasi juga? Okey. Okey, apakah mutasi? Apakah mutasi? Pernahkah pelajar-pelajar mendengar istilah ini? Okey. Okey, jadi kita tengoklah apa itu mutasi. Okey, mutasi ni adalah perubahan yang berlaku secara spontan dan rawak, okey, pada gen atau kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut. Okey. Apakah dia jenis-jenis mutasi? Okey. Ada dua jenis mutasi yang pelajar kena tahu untuk level anda sekarang, iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey, mutasi gen. Okey, jadi kita lihatlah apa contoh dia. Okey, kalau mutasi kromosom, antara contoh dia sindrom Down. Okey, seperti gambar di sebelah kiri ni. Ini adalah contoh individu yang mengalami sindrom Down. Okey. Yang kedua, sindrom Turner. Dan yang ketiga, sindrom Klinefelter. Okey, now kita tengok pula mutasi gen. Okey, mutasi gen. Apa contoh-contoh mutasi gen? Okey, antaranya adalah penyakit buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia dan albino. Okey. Okey, sekarang kita nak lihat apa itu mutasi kromosom. Okey. Mutasi kromosom berlaku apabila terdapat perubahan. Perubahan dalam apa? Perubahan dalam bilangan ataupun struktur kromosom tersebut. Jadi perubahan ni boleh berlaku, okey, akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Okey, itu mutasi kromosom ya. Okey, baiklah. Jadi kita tengoklah apa contoh mutasi kromosom. Okey, yang pertama, sindrom Down. Okey, dia punya keyword dia kalau sindrom Down ni, kita kena tahu bahawa ada berlaku gangguan dekat kromosom pasangan yang ke-21, iaitu dia terlebih kromosom. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Jadi pelajar boleh nampak di sini. Okey, sekejap. Okey, pelajar boleh nampak dekat sini. Nampak tak dekat yang nombor 21 ni? Okey. Nombor 21 ni saya ambil highlighter lah. Nampak sikit kan? Nampak tak dekat sini dia ada warnakan yang pasangan ke-21 tu. Okey, kalau manusia normal sepatutnya kromosom dia ada 2 je. Okey, nampak tak? Setiap satu ni dia berpasang 2. Okey, yang pasangan pertama ada
2. Sampailah semua kecuali dekat pasangan 21 jadi 3. Jadi disebabkan terlebih 1 ni menyebabkan berlakulah sindrom Down ni. Okey, jadi kita tengok penerangannya. Okey, terdapat penambahan 1 kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Jadi penghidap, okey, setiap individu yang menghidap penyakit sindrom Down ni mempunyai 47 kromosom berbanding dengan individu normal. Okey, individu normal, manusia normal ada 46 kromosom. Okey. So, apa ciri-ciri sindrom Down ni? Okey, yang pertama, kerencatan fizikal, okey, dan mental. Okey, yang kedua, leher pendek. Okey, fizikal dia nampak leher dia agak pendek. Okey, mata sepit. Okey. Dan badannya adalah lebih rendah berbanding individu yang normal. Okey, seterusnya. Okey, jadi kena sentiasa ingatlah apa itu mutasi kromosom dekat atas tu. Okey, perubahan pada bilangan ataupun struktur kromosom mungkin berlaku semasa proses pembahagian sel lagi. Okey, contoh penyakit yang kedua, sindrom Turner. Sindrom Turner, XO. Apa benda XO ni? Okey, apa dia? Okey, kita tengoklah. Okey, kalau pelajar tengok dekat sini, dia punya pasangan kromosom dia sehingga nombor 21 ni okey semua. Pasang dia 2. Okey, tapi dekat pasang kromosom yang terakhir ni, okey, yang terakhir ni dia ada 1X sahaja. Dia tak ada pasangan. Okey, selalunya kalau dia normal, kalau lelaki dia ada X dengan Y. Okey, kromosom seks dia. Kalau perempuan dia ada X dengan X. Tapi ni dia single saja, tak ada kawan, X sahaja. Jadi, apa yang jadi, okey, kalau kurang bilangan kromosom seks berbanding individu normal, individu tu akan mengalami sindrom Turner. Okey, jadi jumlah keseluruhan kromosom individu yang menghidap sindrom Turner ni hanya 45 kromosom sahaja. Kalau manusia normal 46 kan. Okay, jadi apa dia ciri-ciri sindrom Turner? Okay, sindrom Turner ni adalah jantina dia perempuan. Okay, tapi perempuan yang hilang satu kromosom X akibat masa-masa proses pembahagian sel tu kita tak pasti apa yang berlaku menyebabkan satu hilang. Okay, jadi perkembangan ciri seks sekunder perempuan terbandut. Jadi individu sindrom Turner ni, dia punya proses perkembangan ciri-ciri keperempanan tu terbantutlah akibat dia kurang satu X dalam kromosom seks dia. Okey, jadi pelajar boleh tengoklah gambar rajah ni. Selalunya kalau dalam soalan pun dia akan bagi gambar rajah ni lah. Jadi pelajar kena teka gambar rajah susunan kromosom ni penyakit apa. Macam tu. Okey, yang ketiga adalah sindrom Klinefelter XXY. Apa itu XXY? Jadi kita tengok gambar ni dulu ya. Okey, jadi kalau pelajar tengok dekat sini, semua pasangan daripada pasangan pertama sehingga 22 semua okey. Cuma dekat pasangan yang terakhir, apa yang berlaku? Ada XXY. Jadi boleh pelajar teka tak? Ini jantina dia apa? Lelaki ke perempuan? Kalau perempuan normal, XX. Kalau lelaki normal, XY. Tapi tu sekelas sindrom Klinefelter ni dia apa? Lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Kita tengok. Okey, mempunyai lebih bilangan kromosom seks berbanding dengan individu normal. Okey. Jumlah keseluruhan kromosom adalah 47. Kenapa 47? Tadi dah terlebih tu. Sepatutnya dia sama ada XX atau XY kan. Tapi dia dah XXY. Jadi dia terlebih 1 maka jadilah 47 kromosom. So apa ciri-ciri individu yang menghidap Klinefelter ni? Okay, yang pertama dia lelaki. Lelaki. Ingat lelaki. Okey. Dia ada penambahan 1 kromosom X. Okey, dia lelaki tapi ada payudara pula. Kenapa? Sebab dia dah terlebih kromosom X dekat situ. Jadi adalah ciri keperempuanan tu pada dia. Mempunyai payudara. Okey. Ada testis. Testis ni biasanya pada lelaki kan. Okey, tapi testisnya kecil. Okey, dan mandul juga. Okey, jadi ini adalah penerangan mengenai sindrom
Klinefelter. Okey, sindrom Klinefelter. Jadi pelajar kena ingatlah sama ada gambar raja ataupun ciri-ciri ni. Dalam exam dia akan mungkin akan ditanyalah. Okey. Apa lagi? Okey, tadi dah mutasi kromosom. Sekarang kita tengok mutasi gen. Apa itu mutasi gen? Okey, mutasi gen berlaku disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu gen. Okey, jadi mutasi gen ini menyebabkan perubahan dalam ciri yang dikawal oleh gen tersebut. Jadi kita tengoklah apa dia contoh-contoh mutasi gen. Okey, yang pertama buta warna. Gitu. Cuba tengok gambar ini. Okey, cuba pelajar teka. Apa yang pelajar nampak? Pelajar nampak apa? Warna-warna hijau, bulat-bulat hijau ke? Macam mana? Okey, kalau individu tu tidak buta warna, sepatutnya dia akan nampak nombor di dalam bulatan-bulatan hijau itu. Kerana di antara bulatan-bulatan hijau itu ada bulatan-bulatan merah. Jadi kalau dia individu tu normal, tidak mengalami masalah buta warna, dia boleh baca nombor tu. Jadi nombor berapa? Nombor berapa? Nanti jawab dalam saya punya lembaran kerja nanti. Berapa nombor yang awak nampak? Saya tak nak cakap. Okey. Okey, kita tengok. Okey. Mempunyai gen mutant resesif yang terdapat pada kromosom X. Tidak dapat membezakan warna merah dan hijau. Sebenarnya kat sini tadi ada campuran bulat-bulat warna hijau dan merah tau. Kalau awak tak ada buta warna, pelajar-pelajar tidak mengalami buta warna, pelajar-pelajar sepatutnya nampak apakah nombor yang ada di dalam bulatan hijau yang tersebut. Okey. So, penyakit ini dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Okey, jadi ada. Okey, penghidap biasanya lelaki. Buta warna biasanya lelaki. Okey. Kita tengok contoh lain. Apa lagi? Okey, anemia sel sabit. Okey, ini adalah gambarannya. Okey. Kalau normal macam inilah. Dia punya bentuk sel darah merah dia. Okey, kalau anemia biasa, dia punya bentuk sel darah merah dia sama, cuma jumlah dia kurang. Ada kan di kalangan anda ataupun rakan-rakan anda ataupun ahli keluarga anda yang dikenal pasti menghidap anemia. Kalau anemia saja, dia anemia sajalah, dia kurang sel darah merah. Okay, ada lagi satu anemia juga tapi kita panggil anemia sel sabit. Anemia sel sabit ni bentuk sel darah merah dia tak normal. Okay, tengok nampak ni. Kenapa sel sabit? Macam bentuk bulan sabit lah. Macam tu, dia tak dui cekung, tak bulat dui cekung kan. Ada separuh macam bentuk bulan sabit. Jadi macam inilah rupa dia kalau dia jalan dalam salur darah. So kita tengok penerangan. Okey, disebabkan perubahan spontan yang berlaku kepada gen yang bertanggungjawab dalam penghasilan hemoglobin. Mempunyai bentuk sel darah merah abnormal yang berbentuk sabit dan dia mencecaskan pengangkutan oksigen. Sebab dia punya bentuk dia dah tak normal, jadi dia kurang cekatlah untuk angkut oksigen. Tak macam sel darah merah biasa. Okey, pesakit ini disebabkan oleh gen resesif pada autosom. Okey, penghidap boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Okey, dua-dua ada kemungkinan. Okey, seterusnya. Apa lagi penyakit selain itu? Okey, thalassemia. Thalassemia pernah dengar tak thalassemia? Kalau anda pelajar tingkatan 4, mesti tahu apa itu thalassemia. Okey, semua pelajar tingkatan 4 akan terlibat dengan saringan thalassemia kan? Okey. Jadi dalam silibus pun ada juga tentang thalassemia ni. Okey, jadi kita tengok. Okey, ini gambaran dia. Okey, kalau red blood cell yang normal macam inilah, yang warna merah bulat-bulat dui cekung ni. Okey, kalau thalassemia, okey, nampak tak bentuk sel darah merah dia pelik sikit. Okey, pelik sikit. Jadi kalau bentuk macam ni, ini penghidap thalassemia.
Jadi kita tengoklah kenapa. Disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Mempunyai sedarah merah yang kecil. Jadi jangka hayat sel ni lebih singkat. Tak macam yang lain kalau normal lah. Okay, keadaan ini menyebabkan kekurangan darah yang teruk. Jadi kalau ada individu yang mengalami masalah ini, dia akan mengalami masalah kekurangan darah yang teruk. Okey, penghidap boleh jadi lelaki, boleh jadi juga perempuan. Okey. Baiklah. Okey, penyakit seterusnya hemofilia. Jadi kita tengok ada kaitan dengan darah juga ke? Ni rupa dia. Okey. Ini pembuluh darah biasa. Okey, ini kalau individu sihat gambar atas ni individu sihat. Jadi cuba pelajar tengok. Okey. Kalau berlaku pendarahan pada individu yang sihat yang tak ada masalah hemofilia ni, okey, dia akan dekat bahagian tercedera ni, dia akan cepat-cepat membeku. Untuk cover balik supaya tak banyak darah hilang. Okey, tapi kalau individu yang menghidap hemofilia, bila berlaku pendarahan macam ni, dia tiada keupayaan untuk memastikan pembekuan tu berlaku. Okey. Jadi apakah masalah individu yang menghidap penyakit hemofilia ni? Dia mengalami kesukaran darah untuk membeku. Berlaku mutasi pada gen yang menghasilkan faktor pembekuan darah. Okey, individu itu akan kehilangan darah berterusan jika terluka atau cedera. Okey, penghidap boleh jadi lelaki, boleh jadi juga perempuan. Okey, dua-dua ada. Tapi yang sindrom, ada dua sindrom tu tadi. Sindrom Turner dengan Klinefelter, dia memang satu penyakit untuk lelaki, satu penyakit untuk perempuan. Sindrom Down dua-dua ada, lelaki perempuan ada.